Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillah, bertemu kembali. Tadi baru intro dah internet tak connect. Jadi dia hilang macam tu. Jadi saya mula semula lah. Saya mulakan semula. InsyaAllah, Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat diikuti semula lah. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan. Setakat ni saya tak nampak lagi ni. Kena masuk balik. Minta maaf. Ini juga termasuk lah, kita anggaplah cabaran atau ujian dakwah melalui internet ataupun secara online ni. Jadi boleh masuk kembali insya-Allah. Jadi kita menyambung semula slot Q&A, question and answer atau soal jawab atas tajuk baiki diri, baiki hati, insya-Allah. Ini yang ketiga lah. Yang ketiga atas permintaan, insya-Allah. Sebab kita nak bawa kepelbagaian bentuk penyampaian lah, selain daripada kita menyampaikan kuliah. Kerana bila kita menyampaikan kuliah dengan mengikut kitab, dia jadi one way. Di hujung-hujung baru kita dapat nak tanya soalan. Tapi yang ni kita ambil kaedah dari awal sampai akhir kita jawab soalan sahaja. Insya-Allah. Tapi soalannya berkaitan baiki diri, baiki hati, insya-Allah. Kemudian kita boleh share sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Kita share sebagai tanggungjawab kita juga dan sumbangan kita sebagai usaha dakwah kita. Kita sebarkan sebanyak mungkin, kerana di situlah mudah-mudahan jalan untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita bila belajar mencari ilmu, kita kena niat dengan betul. Niat pertamanya sebab mencari ilmu, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu adalah tuntutan ke atas diri kita. Itu kita niat melepaskan kefarduan ke atas diri kita, insya-Allah. Kemudian keduanya, bila kita mencari ilmu ni, sebab nak baiki diri kita. Kita bawa dua maksud tu. Satu, lepaskan kefarduan. Yang keduanya untuk baiki diri. Jadi baiki diri inilah yang dijadi cabang banyak-banyak lah. Macam-macam cabang lah baiki diri tu. Maksudnya baiki diri tu mengenal Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dan pelbagai lah. Jadi jangan sesekali kita mencari ilmu tu dengan niat supaya aku lebih bagus daripada orang lain, atau dengan niat supaya aku ni dapat menandingi orang lain, atau jangan sesekali dengan niat untuk mendapat pekerjaan. Bukan. Kita mencari ilmu ni atas dua maksud tadi, insya-Allah. Dan apabila ada permintaan, maka kita akan menyampaikanlah sebagai kerja dakwah kita. Waalaikumsalam Aziz. Alhamdulillah. Tadi kita terputus, connection kita terputus. Jadi saya mulakan semula. Harap-harap lepas ni berjalan lancar lah. Doakan semua supaya tak sangkut-sangkut lagi. Kalau sangkut pun kena tunggulah. Kena tunggu, kita sabar, tu ujian kan. Allah nak kita bersangka baik, insya-Allah. Jadi slot ni tanpa buang masa lagi lah, sebab saya ada yang telah hantar soalan kepada saya secara personal. Jadi saya dah kumpul-kumpulkan lah soalan dalam catatan saya ni.
Jadi kita akan jawablah sebagai perkongsian kita bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Dan kita juga mengalu-alukanlah juga soalan yang direct terus di skrin ni. Jadi sementara kita nak dapat soalan di skrin, saya akan jawab soalan-soalan yang telah dihantar terlebih awal. Sebagai ulangan semula, slot kita ni lebih kepada slot soal jawab, baiki diri, baiki hati. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih juga pada semua yang share. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat berterusan, terus menerus melakukan kebaikan, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah. Jadi kita kembali minta maaf kerana terputus lantaran ujian internet terputus. Saya cuba juga tunggu tadi tapi dia terlalu lama, jadi saya keluar dulu, saya masuk balik. Harap-harap kalau lepas ni berlaku pun jangan terlalu lama lah dia punya terputus connection tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi sementara kita menunggu soalan di skrin, boleh bagi soalan di skrin secara langsung. Atas tajuk baiki diri, baiki hati, sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Saya jawab dulu soalan yang telah pun dihantar kepada saya secara personal. Tapi saya sudah keluarkanlah soalan-soalan tu. Dengan soalan yang pertama, tapi semua soalan yang hantar pada saya personal ni saya tak sebut nama lah. Saya tak sebut nama. Kita kongsi-kongsikan sahaja soalannya. Iaitu yang pertamanya ialah tentang hati yang berbolak-balik. Hati yang berbolak-balik. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Jadi soalannya ialah apakah amalan yang patut kita buat supaya hati yang berbolak-balik itu sentiasa tenang. Itulah. Jadi hati ni sebab dia memang pantas bertukar. Kadang-kadang dia suka, kadang-kadang dia tak suka. Dia pantas. Kita susah nak memahaminya, melainkan kita suluh hati kita tu dengan suluhan yang mengikut syariat lah. Baru kita akan faham kerja hati ni. Sebab kadang-kadang kita rasa suka sangat dengan satu-satu amalan. Kadang-kadang ada masanya pula kita rasa malas sangat dengan sesuatu amalan. Tu berbolak-balik tu. Sebab tu kita minta kepada Allah supaya hati kita ni tetap, iman kita tu tetap. Jadi salah satu doa yang boleh kita amalkan ialah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Doa tu kita boleh amal supaya Allah menjaga hati kita. Supaya hati kita ni tetap. Kita yakin bahawa Allah yang jadikan hati kita, dia yang menetapkan hati kita, dia yang masukkan keimanan dalam hati kita, ketakwaan, kefahaman, keyakinan, segala-galanya. Jadi kita kena balik semula kepada Allah Ta'ala dengan kita minta, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub sabit bana ala dinik wa ala ta'atik. Supaya Allah tetapkan hati kita itu pada agama dan Allah tetapkan hati kita itu pada ketaatan. Jadi jawapan mudahnya ialah
Apa ni, kita amalkan doa. Pada yang bertanya soalan tu, yang berkaitan hati berbolak-balik ni ialah kita amalkan doa, insya-Allah. Itu secara asas lah. Secara asas. Kerana daripada penanya soalan yang sama juga, yang soalan ni dah ditinggalkan pada sesi yang sebelum ni, cuma saya jawab dalam sesi ini, iaitu apakah pula amalan harian nak baiki hati tadi supaya dia tetap. Jadi amalan ni dia agak umum, mengikut kepada masing-masing punya amalan lah. Maksudnya kalau dari segi amalan sunat. Tetapi pada asasnya dari sudut amalan yang tak boleh kita pandang ringan, tak boleh kita remeh-temeh, tak boleh kita letakkan dia sebagai nombor 2, iaitu nombor 1 letak yang tu je. Letak yang tu je. Apa dia? Iaitu kita letakkan solat itulah sebagai kita punya paling asas. Nak jaga hati ni, amalan harian dan juga amalan ialah kita letakkan solat itulah sebagai yang paling asas. Kita usahakan yang itulah dari sudut amalan. Kemudian jawapan yang lain berkaitan ni ialah amalan sunat. Bila amalan sunat ni ikut masing-masing lah. Ikut masing-masing. Tetapi amalan sunat yang kita buat tu mestilah mengikut mana yang kita cenderung, mana yang kita suka, mana yang kita lazat. Sebab yang kita suka, yang kita lazat itulah kita perbanyakkan. Jadi jangan tinggal. Tu cara nak jaga hati tu. Supaya dia jadi macam makanan kepada rohani. Macam kita kan, kalau dah biasa makan, contoh pagi-pagi kita biasa makan, katalah pukul 9. Jadi kalau tak makan pukul 9 tu, perut kenyang je sebenarnya kan. Tak adalah lapar sangat, tak adalah kenyang sangat. Tapi kerana kita dah bagi dia makan pukul 9 tu, hendak tak hendak kita nak minum juga seteguk air, 2 teguk air. Kan? Macam tu. Kita isi juga. Isi juga. Kita nak amalan rohani kita macam tu. Jangan kita tinggalkan. Jadi cara nak jaga ni ialah satu, jaga sembahyang yang wajib dan sebelum amalan. Yang keduanya ialah kita memperbanyakkan amalan sunat. Cuma amalan sunat mana yang kita nak banyakkan tu, ikut kepada kita punya kecenderungan hati kita lah. Tapi secara umum kalau kita nak kongsi-kongsikan, insya-Allah kan, paling mudahnya ialah lepas solat tu, semua amalan-amalan lepas solat tu kita jangan tinggal. Kita kena ringan-ringan lah kita punya bibir, lisan kita tu. Contohnya kalau lepas subuh tadi, kita akan mulakan dengan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sekurang-kurangnya kan. Atau kurang lagi astaghfirullah, astaghfirullah. Ada banyaklah pilihan kita kat situ. Tapi kena buat, kena buat. Kemudian kita teruskan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Lepas tu kita duk baca Al-Fatihah, kita baca ayat kursi. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian kita berdoa dan sebagainya. Itu jangan kita tinggal lah. Kemudian amalan lain yang kita nak tambah di sana, macam saya sebut dalam sesi sebelum ni, satunya ialah kita boleh amalkan juga zikir dalam hati kita dengan sebut Ya Allah. Tanpa di bibir, tanpa di lidah, tanpa di lisan, itu di dalam hati. Ya Allah sebanyak 66 kali. Maknanya kita jadikan dia jadikan dia setiap kali lepas solat fardu. Kemudian lepas tu kita tambah pula dengan istighfar 100 kali. Ni hal yang lain pula di luar pada waktu sembahyang tu. Eloknya kita duduk di tikar sembahyang tu lah. Kalau tak boleh, kita boleh sambil-sambil kita buat kerja pun kita boleh. Jadi kita istighfar astaghfirullahalazim 100 kali. Dan kita boleh selawat 100 kali. Paling tidak pun kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Kemudian kita tasbih. Kebiasaannya ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 100 kali. Itu dari sudut macam mana nak jaga hati. Bukan saja jaga tapi nak baiki dia. Kemudian yang keduanya dari sudut amalan ibadah yang lain seperti sedekah. Kita biasa dengar kan orang sebut sedekah subuh. Sedekah subuh tu bukan apa sebenarnya, sebab awal-awal pagi tu elok dengan sedekah. Dan sedekah tu pun ada macam-macam bentuk sedekah. Sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah buah fikiran, sedekah wang ringgit. Ini semua boleh kita biasakan. Jadi ini kita kongsikan secara ringkasnya.
Maknanya amalan kita jaga, amalan khusus, kemudian amalan sedekah, kemudian lagi baik ada pula hubungan sama manusia, beri pertolongan dan sebagainya lah. Nah, jangan ditinggalkan pula Al-Quran. Al-Quran kena baca hari-hari. Sebab tu Quran ni, kalau kita baca sikit-sikit ni, walaupun dah baca, itu pun tak berapa bagus lagi. Sebab dia kira sebagai seorang yang masih zalim. Pasal apa masih zalim? Sebab sekurang-kurangnya dia baca 100 ayat lah. Sehari semalam. Sehari semalam tu 24 jam. Dapat kita baca 100 ayat pun insya-Allah lah. Tapi kalau malas sangat, baca Al-Ikhlas. Sebab Al-Ikhlas ni sekali baca dah 1/3 Quran. Tapi kalau nak malas-malas ni, kita rugilah. Sebab hidup di dunia ni memang untuk kita sediakan amalan, untuk sediakan bekalan. Itulah saya dah jawab untuk soalan 1 dan soalan yang kedua. Kemudian saya nak tengok yang di skrin dululah. Kita balik pada skrin ni, tengok apa kalau ada soalan di skrin, kita jawab di sini dulu. Nanti kita akan kembali pada soalan yang telah dihantar. Muhammad Anwar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni batu gajah ni, alhamdulillah. Apa ni, terima kasih kerana mengikuti slot kita ni kan. Slot soal jawab je, sembang-sembang kan. Nak jumpa depan-depan tak boleh, kita jumpa kat skrin je lah. Mudah-mudahan pertemuan kita ni kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Jadi soalannya, apakah amalan untuk mengawal nafsu kita? Dia bab nafsu ni sebenarnya satu nak kena kenal dulu. Sebab nafsu ni sangat jahat. Inna nafsa la amaratum bisuk. Sesungguhnya manusia itu, sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kita kepada kejahatan. Jadi dia tak nak untuk kita tekan nafsu ni sebenarnya, bukan tak perlu nafsu. Nafsu ni perlu. Cuma kita nak duduk nafsu yang mana. Sekarang ni kalau kita duduk nafsu yang jahat tu yang masalah. Nafsu amarah tu masalah. Jadi bila kita berusaha belajar cari ilmu, insya-Allah paling tidak pun kita akan naik satu tingkat kepada nafsu lawamah. Cuma lawamah ni kebanyakan orang lah yang sudah mengaji, bila dia dapat nafsu lawamah ni, dia tahu dah perkara tu salah, tapi dia buat juga. Bila dia buat pula, dia rasa sedih. Itu makna lawamah ni, dia mencela diri dia balik. Ramai dia buat salah, dia tahu Allah, dia sedih. Akhirnya dia kata, kenapalah aku buat ni? Maknanya, sudah ada peningkatan lah. Lebih baiklah daripada amarah. Sebab kalau amarah, dia tak peduli apa langsung. Cuma nafsu ni kalau kita tak sungguh-sungguh memperjuangkannya, dia boleh bawa kita kepada neraka Allah SWT. Itu yang kita takut. Jadi, cara nak mengawalnya dari sudut amalannya, dia termasuk tadilah macam jawapan untuk bab hati. Jadi, itu jaga ibadah. Jaga ibadah kita sungguh-sungguh. Jaga ibadah kita sungguh-sungguh. InsyaAllah, pada mulanya kita akan rasa macam ni lah. Ibadah ni dia jadi berat. Dia jadi berat, liat, payah. Tapi bila kita teruskan, tu cara kaedah dia tu. Kita teruskan, walaupun serba payah, kita rasa malas, kita rasa macam tak cukup masa lah. Kadang-kadang kita baru buat 2 rakaat solat sunat contohnya, lepas tu tiba-tiba datang dalam hati kita, udahlah tu kan. Sikit-sikit udahlah, tak payah banyak-banyak kan. Masa tu kita lawan. Bila kita lawan tu, lambat laun, ni kaedah dia. Jadi, lambat laun, bila kita tak buat, kita rasa macam kehilangan sesuatu atau kekurangan. Jadi, kita akan buat. Bila kita buat, mana kita dah boleh kawal dia lah. Boleh kawal dia. Sebab itu para ulama sebut, nafsu ni dia macam kuda yang liar. Kuda liar ni, dalam pengajian-pengajian kita kan, dalam kuliah-kuliah, kita selalu sebut tentang contoh ni. Sebab bila kuda liar ni, dia apa? Dia berlari. Dia akan buang kita. Susah nak kawal kuda liar ni. Bukan saja susah nak kawal dia. Kemudian dia suka hati dia pergi mana. Lepas tu dia lambung-lambung kita. Kita kalau jenis kuat, tak boleh pegang tali tu kuat-kuat kan. Tak jatuh. Tapi tak jatuh pun, kira ke kiri kanan, tak selesa tu kita. Memang macam terbuang je kan. Tambah yang tak pegang kuat tu, memang dia lambung jatuh. Dia lambung jatuh, bukan jatuh saja tu. Selagi bulan dia pijak kita pula. Itu. Maknanya kalau tak kawal, memang susah. Dia akan bawa kita pada kerosakan, kemusnahan,
kejahatan. Tu kita tak nak tu. Jadi bila kita kata mengawal tu, maksudnya kita jinakkan. Kuda tu, kuda juga tapi kita jinakkan. Jadi kuda tu liar ni, kuda ni kita jinakkan. Bila kita jinak, senang je kita panggil dia macam tu. Kalau macam kita dulu-dulu kecil-kecil kan, nak tengok cerita Zorro tu, kita duduk afraid, dia datang lah. Dan dia dengar je siulan tu, dia tahu dah siapa yang panggil, Tuhan dia panggil. Dia siap tunggu lagi. Kalau terjun tu betul duduk atas dia. Jadi bila kita dah boleh kawal, kita nak berhenti, dia berhenti. Kita nak pergi pada sana, dia pergi ke sana. Mana kita boleh bawa dia pada kebaikan kan. Itu mana menjinak. Jadi nak kawal. Jadi maksud nafsu tu bukan, tak ada, adalah. Cuma nafsu tu kita nak kawal supaya dia sampailah pada satu tahap iaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sampailah wahai jiwa yang tenang, mana nafsu mutmainnah. Bila dia tenang itulah maka sudah kita dapat mengawalnya. Jadi maknanya nak kawal dia sedut ibadah, jaga solat. Jaga solat insya-Allah. Bila jaga solat ni, sebab dalam solat ni dia rahsia banyak. Cuma sebab kita tidak memahami, tidak mendalami, tidak menghayatinya, kita nampak solat ni macam lepas teguk kan, pasal lepas batuk di tangga. Asal aci buat je, buat sudah. Sebenarnya dalam solat ni adalah satu medan untuk kita menyuburkan sifat mahmudah dan untuk kita mengurangkan, kalau tidak membuang pun sampai mengurangkan atau setidaknya mengawal sifat-sifat keji yang dalam diri kita. Sebab tu kita tengok perbuatan-perbuatan dalam solat ni pun secara zahirnya banyak yang kita boleh belajar di situ. Kan satu masa kita berdiri macam tu kan. Waktu kita khiyam tu kan, waktu kita takbiratul ihram tu kita berdiri tu, kepala di atas. Nak tunjuk kita ni Allah bagi kemuliaan, kepala di atas ni. Kemudian kalau kita tak sedar diri lagi, tengok Allah suruh kita rukuk. Bila kita rukuk tu, tengok kepala kita sama dengan punggung kita. Yang kepala sama dengan punggung ni, kalau kita tengok makhluk Allah yang lain tu apa. Maknanya di situ baru kita tahu. Kalau kita tak boleh nak sedar juga, maka waktu kita sujud, nampak sujud kepala kita yang mulia tu di bawah, punggung kita tu lebih tinggi daripada kepala kita. Masa tu baru kita faham bahawa sembahyang ni sebenarnya memang satu medan untuk baiki diri. Sebab tu kalau orang tanya, macam mana nak baiki diri? Sembahyang. Macam mana nak kawal nafsu? Sembahyang. Macam mana nak betulkan politik negara pun melalui sembahyang. Macam mana nak betulkan ekonomi pun melalui sembahyang. Tapi ini memang panjang lah. InsyaAllah mungkin kita boleh lagi perjelaskan. Sebab nak bagi peluang lagi kan, ada banyak soalan-soalan lain ni. Kalau tak sempat nanti kita buat slot yang lain lagi lah, sambung. Kita akan sambung lagi insyaAllah atas permintaan. Sebab kita nak menyampaikan ni pun kenalah ada minatnya, kenalah ada orang yang berkehendak. Sebab kalau tak berkehendak, tak seronok juga kan. Macam mana kita nak sampai sedangkan ada satu hala je, kita nak ada dua hala. Kita nak ada give and take tu. Ada segi amalan tu, dari segi ibadah khusus. Kemudian, nak mengawal dia lagi ialah kita nak tahu apakah sebenarnya yang nafsu ni dia suka sangat. Itu makan minum, kemudian banyak-banyak tidur kan, makan yang banyak, tidur yang banyak. Kita tahu dah. Jadi kita kawal tu maknanya kita mengawal makanan kita. Mengawal makan minum kita, kita makan yang elok-elok. Kita makan elok-elok yang boleh mendatangkan kecergasan badan supaya kita boleh menambahkan amal ibadah. Yang kita dengan makan minum tu kita menambah kecerdasan akal kita. Dengan kecerdasan akal kita tu dapat mudah kita menerima ilmu, dapat mudah kita baca Quran, dapat mudah kita bagi buah fikiran untuk Islam, dapat mudah untuk kita membangunkan Islam. Makan minum yang baik itu pula yang boleh membantu hati kita, membersihkan hati kita kan. Senang kita nak memahami, nak menghayati, senang nak menambah keyakinan, senang kita nak menambahkan ketakwaan. Jadi makan minum yang tu maknanya makan minum kita tu makan yang baik-baik. Warizqan halalan thayyibah. Kita makan yang halal lagi baik. Kemudian tidur ni bila kita perlu. Sebab tu tidur ni ada dua masa tidur sebenarnya. Satu, tidur di malam hari tu. Di malam hari. Dengan di pertengahan malam tu kita bangun. Tak dapat pertengahan pun kita mungkin bangun di hujung-hujung pun tak mengapa. Janji kita bangun. Bangun sebelum subuh. Kemudian tidur kita yang lain tu ialah tidur sebelum zuhur nanti. Atau sebut khailullah kan. Itu tak mengapa. Atau kecuali kalau satu orang tu dia memang darurat sangat, dia letih sangat sebab dia bekerja berat ke, itu kita kecualikan lah. Ini pada normalnya kan. Jadi secara asasnya macam tu lah. Amalan kita ambil dua je, jaga ibadah, khususnya solat, dan jaga makan minum kita, jaga tidur baring kita. Dan satu lagi adalah jaga lisan kita. Jaga lisan kita supaya jangan cakap perkara-perkara yang tidak baik.
Kemudian jaga mata kita supaya tidak memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Tak biasanya bila kita memandang perkara yang Allah tak benarkan, dia akan masuk dalam hati kita, dia akan suburkan nafsu. Tapi kalau kita guna mata kita, kawal mata kita, tengok yang baik-baik, insya-Allah hati kita pun akan dapat yang baik-baik, maka mudah kita menjinakkan nafsu kita. Allah lagi. Alhamdulillah. Dari Kampar, Kak Safiah. Kak Safiah. Ayahanda Syaz. Waalaikumsalam. Pagi ni saya bersiaran dari rumah je. Saya buat satu slot baru. Dia bukan kuliah semata, tapi kita buat slot soal jawab. Q&A untuk tajuk baiki diri, baiki hati. InsyaAllah. Bila ada sambutan, kita akan sambung lagi lah. Kaedah dia, beri soalan terus di skrin atau boleh hantar soalan terlebih awal lah. InsyaAllah. Allahu'alam. Apa ni? Tuan Zakaria kita. Waalaikumsalam. Ya Pak Ya. Saya bersiaran daripada rumah. InsyaAllah. Kak Rosmawati. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Muhammad Hizan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ni soalan Ayahanda Syaz. Apa perlu dibuat pada orang yang suka berburuk sangka dan menuduh kita menyihirnya supaya dia sakit dan menuduh kita sengaja nak bagi dia mati? Oh, ni berat ni. Satu tuduhan sangat berat Ustaz. Sedang kita tak tahu apa-apa pun. Dia balik pada asasnya. Asasnya, kita hidup ni, Allah beri kematian, kehidupan untuk uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia kena balik kat situ dulu. Tidak aku jadikan mati dan hidup. Jadi pun ada kupasan dia. Masa disebut mati dulu tu maknanya berkaitan dengan akhirat. Kita dalam hidup ni, perkara Allah nak bagi tahu kita, yang utama ialah akhirat. Allazi khalaqal mauta. Makna perkara akhirat tu utama. Kemudian hayata tu ialah kehidupan kita. Jadi tidak Allah jadikan mati dan hidup, melainkan untuk menguji hambanya. Siapa di kalangan hambanya tu yang boleh beramal yang baik-baik. Maksudnya, dalam hidup kita ni, tak ada siapa pun terlepas daripada ujian. Kita pegang yang tu dulu. Bila kita faham yang tu, insya-Allah. Jadi dalam soalan ni, bila orang yang berburuk sangka, menuduh kita, menyihir dan sebagainya, kita anggap ujian lah. Jadi langkah pertama kita nak buat, satu, kita diam sahaja. Keduanya, kalau dia makin menjadi-jadi, maka kita jangan menghampiri dia. Hatta kalau sampai satu taman, satu kampung, tak habis-habis kita ni sampai semua orang duk pandang kita atas bawah kan. Elok kita tinggalkan je lah kampung tu kan, kalau kita rasa malas nak cakap apa. Tapi secara yang lainnya, kita boleh juga bertemu dengan orang tu, kita bincang-bincang, bukan secara terbuka macam ni, tapi secara personal, tanya dia kenapa yang timbul tuduhan tu dan sebagainya. Kalau boleh bertemu lah terus. Kalau tak boleh temu terus, boleh je melalui WhatsApp kan, tanya apa sebenarnya. Tengok apa dia kata, daripada apa yang dia kata tu kita bagi jawapan. Tapi setelah kita bagi jawapan, dia macam tu juga, kita tinggalkan lah. Dan dalam masa yang sama, bila kita tinggalkan dia, bukan pula kita nak serang dia balik. Macam mana tak payah. Itu bukan kerja kita. Sebab memberi hukum ni Allah SWT. Bukan kita pandai-pandai pula nak doa dia yang buruk-buruk pula kan. Atau lebih-lebih lagi kita nak balas, dendam. Ini semua tak diajar lah oleh Rasulullah SAW. Jadi apa kita nak buat? Kita doakan kebaikan untuk dia. Cuma dalam doa kita tu, ya Allah, kita kata, kalau ya Allah, kalau apa yang dia tuduh kepada aku itu, ya Allah, sebenar-benarnya adalah ujian daripada Engkau, ya Allah, untuk memberi aku kesabaran, Engkau berilah pada aku kesabaran. Dan jika ujian datang ni, ya Allah, kerana Engkau nak hapuskan dosa-dosa aku, Engkau gugurkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Ya Allah, jika ujian datang melalui dia ni kerana nak meningkatkan darjat aku, ya Allah, Kau tinggikanlah darjat aku, ya Allah, supaya aku mendapat keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau balaslah kebaikan kepada dia, Kau berilah kesedaran kepada dia, ya Allah, Kau berilah hidayah dan taufik kepada dia. Macam itulah asasnya. Kalau tak jelas lagi, sebenarnya ada banyaklah di situ kan, kalau kita nak pergi. Tapi insya-Allah
Kita bagi mana-mana yang boleh dulu. Kemudian Wantih Nazizah. Waalaikumsalam Wantih. Alhamdulillah. Kemudian soalan daripada Kak Rosmawati. Bagaimana nak baiki hati anak-anak kita yang selalu nak marah je? Dia sebenarnya bila nak marah-marah ni satu, hati tu, nak baiki hati, baiki yang zahir dulu. Kita balik kepada kaedah macam mana kita mengaji kitab penawar bagi hati tu kan. Syekh Abdul Qadir Mandili tu. Tengok, dia sebenarnya nak baiki hati. Tapi dia sentuh tentang perkara-perkara zahir. Dia sentuh tentang jawarih. Jawarih. Jawarih ni mana mata, telinga, mulut, tangan, kaki semua ni kan. Sebenarnya bila boleh dibetulkan zahir ni, maka boleh dibetulkan hati. Jadi bila berkaitan dengan anak-anak ni, pertamanya ialah kita tunjukkan contoh teladan yang baik. Bukan senang lah, memang susah. Sebab bila waktu dia marah-marah tu, kita jangan marah dia balik. Tapi kita sentuh dia, kita pegang dia. Kemudian baru kita cakap dengan baik-baik bahawa cara dia bercakap tu ataupun cara dia menghadapi sesuatu tu dengan marah-marah adalah tidak bertepatan sekali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cakap elok-elok. Jangan menampakkan kita macam marah dia, tapi kita memujuk dia. InsyaAllah lambat laun dia akan faham dan dia akan nampaklah penurunan kemarahan dia. Tu cara yang paling mudah sekali lah. Kemudian sebab tu kalau boleh dalam rumah kita ni kena ada macam apa dipanggil taklim lah. Taklim buat taklum. Kita baca kurang-kurang pun kita baca apa kitab-kitab hadis kan. Kita ambil masa contohnya mungkin 10 minit, 15 minit. Kita kumpulkan ramai-ramai tu, kita baca. Sebab di situ akan melembutkan hati. Sebab marah tak tentu pasal ni pun merupakan sifat yang buruk. Tapi ini pun ujian jugalah. Itu satu. Sebab berjemaah kan dari sudut tu. Kemudian kita berjemaah. Tambah sekarang ni kita memang berjemaah sembahyang di rumah. Jadi waktu sembahyang tu pun telah melembutkan hati. Lepas tu kita boleh beri sedikit peringatan lepas sembahyang, berzikir sama-sama. Lepas tu kita makan berjemaah. Waktu makan tu lah, maka kita dapat membentuk hati. Ini semua proses yang makan masa lah. Ada setengah orang tu Allah mudah sebab memang dia tak duduk pada sifat marah tu. Dia jadi mudah sikit. Tapi setengah orang memang dia tak boleh silap sikit. Dia memang cakap pun tinggi marah-marah. Jadi kita take time lah untuk betulkan keadaan ni. Apa pun di hujung-hujungnya kita tak boleh tinggalkan doa. Allahu'alam. Okey Kak Ana? Tak ada jawapannya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih pada semua yang mengikuti. Okey, sementara kita tunggu soalan yang lain di skrin. Saya balik semula kepada soalan yang telah dihantar kepada saya ni, iaitu soalan ni berkaitan dengan dosa kita terhadap orang lain. Apakah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Macam ni jawapannya. Kita ni dosa ni, satu dosa kita dengan Allah, kemudian dosa kita sesama manusia. Atau dengan kata lain bahasa kita tu kesalahan kita sesama manusia. Jadi dosa kita kepada Allah tu pula ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terang, ada yang sembunyi, ada yang dulu, ada yang sekarang. Malah ada yang bercita-cita pula kan. Na'udzubillah lah, minta Allah beri keampunan kepada kita. Okey, jadi soalan yang berkaitan sama manusia ni, apakah diampunkan oleh Allah Ta'ala? Diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan syarat menyelesaikan masalah kita sesama manusia tu. Sebab tu bila kita tengok pada bab minta ampun ni, taubatan nasuha, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, makna kita taubat nasuha ni dengan Allah, taubat sebenarnya 3 syarat. 3 syarat, iaitu berhenti, menyesal, berazam. Tapi bila sama manusia ditambah satu lagi contoh, kita ada mencacatkan hati seseorang, maka syarat dia kena minta maaf. Jadi bila dia maafkan kita, maka insya-Allah Allah akan beri keampunan kepada kita. Okey, jadi soalan tu, jawapan tu, saya nak sambung dengan soalan yang lain.
ada beberapa orang yang beri soalan yang hampir sama dengan soalan berikut ni. Jadi saya kumpulkan sekali. Iaitu, dah mohon maaf. Jadi ada dia punya hubung kait dengan soalan tadi. Dah mohon maaf tetapi tidak dijawab. Itu satu. Kan? Ada beberapa orang soalan lebih kurang macam ni. Jadi saya jawab sekali lah. Dah mohon maaf tetapi tidak dijawab. Jadi soalan ni asalnya ialah tentang satu orang yang sangat baik. Memang kawan baik. Tapi kemudiannya entah macam mana tiba-tiba ada masalah kan. Masalah pula datang dalam beberapa soalan ni saya kumpul sekali. Satu, tak tahu kesalahan. Satu. Kemudian yang keduanya, memang ada kesalahan. Dia ada kesalahan, dia minta maaf. Bila dia minta maaf, dia tak jawab. Okey, tanggungjawab kita sebenarnya nak faham di sini, belajar kan ilmu mahmudah. Kita faham ilmu mahmudah ni macam mana? Maksudnya, antara di situ, yang mahmudah tu, kita boleh minta maaf, satu, dan boleh beri maaf. Ini sifat baik. Ini susah ni. Kita nak minta maaf pun susah sebenarnya. Nak mujahadah ni minta maaf ni. Tambah pula, orang yang, kita buat salah tu pula, orang yang lebih kecil daripada kita. Lebih kecil ni maksudnya mungkin dari segi usianya, dari sudut kedudukannya, dari sudut macam-macam lah kan. Dari sudut harta bendanya, keturunannya. Susah lah. Kita nak minta maaf balik, kita rasa macam aku lebih besar daripada dia, aku lebih baik daripada dia, aku lebih kaya daripada dia. Oh payah. Kan nampak? Jadi nak minta maaf ni pun dikira termasuk sifat mahmudah tu sebab nak minta tu pun susah. Itu satu. Yang kedua ialah nak beri maaf. Orang nak minta nak beri maaf tu pun susah juga. Sebab kadang-kadang dia akan tersangkut pula kerana aku lebih baik daripada dia. Dia yang salah dulu. Dia yang buat silap dulu. Nampak tu? Itu jadi susah. Jadi, maknanya kalau kita buat salah, contoh tadi, soalan tadi, kita buat salah, hak kita ialah apa? Minta maaf lah. Jadi macam mana soalan kata, saya dah minta maaf, dia tak jawab. Jadi kita dah selesai. Kita selesai. Apa tanggungjawab kita? Minta maaf. Dah selesai dah. Dia tak beri maaf, dia tak jawab, dia tak nak cakap aku maafkan kau ke apa benda dan sebagainya. Itu dia dengan Allah Subhanahu Taala. Dah selesai. Tak payah nak pening kepala. Yang penting kita minta, kan? Kita minta, tapi kita harap kita minta dia berilah. Bila dia tak minta, dia tak beri, kita tak boleh buat apa. Tapi tanggungjawab kita dah selesai. Jadi soalan tu berkait-kait kan dengan yang mula-mula tadi. Kemudian yang lain berkait lagi soalan ni dengan soalan yang lain daripada orang yang lain yang hantar kat saya ni. Boleh tak nak minta maaf tu melalui SMS je? Dia macam ni pula. Satu, pada suasana normal. Satu orang kita buat salah dengan dia, kita pun tahu dia ni orang yang baik. Dia ni orang yang jenis boleh berlapang dada. Dia ni orang yang kira okey lah. Macam ni, kena jumpa dia. Minta maaf daripada depan. Sebab bila kita jumpa depan-depan ni, maka situasi yang mungkin sebelum tu tak baik, dia jadi baik, satu, selesai. Kemudian dapat mengukuhkan kasih sayang dengan pertemuan tu. Biasanya bila sudah bertemu, kita akan suburkan lagi kasih sayang mungkin dengan berbual, dengan minum dan sebagainya. Kan? Okey. Yang kedua, dalam keadaan normal ni, dalam keadaan bukan macam sekarang musim-musim COVID ni kan, dalam keadaan normal, insya-Allah, mudah-mudahan Allah kembalikan nikmat kita seperti dulu. Amin. Bila dah hilang nikmat baru kita rasa kan. Allahu akbar. Itulah antara hikmahnya COVID ni. Baru kita rasa pentingnya. Pentingnya kita dapat bertemu macam dulu-dulu. Dulu kita tak rasa apa pun. Ada tak ada kita rasa apa kan. Sebab kita tak rasa tu nikmat. Sekarang baru kita rasa nikmat. Nak jumpa orang tak boleh. Nak pergi mana tak boleh. Allah subhanallah. Tu. Okey. Contoh yang kedua tadi. Dalam keadaan normal. Maknanya kalau kita jumpa dia ni, kita tahu tak boleh sebab dia ni orang yang garang. Dia ni orang yang susah nak terima kebenaran contohnya. Atau dia ni kalau jumpa orang setiap hari bulan bukan settle case tapi menebakkan kes semakin kusut. Jadi macam ni kita hantar SMS je lah. Senang selesai masalah. Kita SMS, kita minta maaf. Dan kalau kita nak sebut pula kesalahan tu akan menimbulkan masalah juga. Nanti dia datang rumah kita, dia serang kita pula. Kita sebut secara umum sahaja. Tu pun dah cukup dah. Baik dah. Selesailah masalah kita. Jadi maknanya boleh lah. Tengok pada situasi. Okey, cuma sekarang dalam situasi COVID ni memang kita tak ada jumpa orang pun.
Bila tak jumpa orang, memang jalan kita ni memang online. Jadi, sama ada kita SMS biasa, ada kita WhatsApp, atau WhatsApp tu pula, kalau kita rasa lebih baik lagi, bukan dengan tulis, tapi kita bagi voice. Itu nampak lebih bersungguh-sungguh. Ataupun, lagi baik lagi, kalau kita rasa tak ada masalah lah, macam tadi juga, tak ada masalah. Kalau kita telefon dia tak ada masalah, dia pun tak bengkeng, dia pun tak ada nak marah-marah apa, kita telefon dia tu lagi baik. Tapi kalau tak boleh, SMS, kita WhatsApp dan sebagainya. Itulah yang berkaitan dengan soalan yang hantar kat saya ni. Cuma panjang sikit tu sebab ada beberapa yang hantar soalannya tu lebih kurang. Kan? InsyaAllah. Saya nak balik dekat soalan di skrin balik. Ayahanda Syaz, Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan kepada soalan saya tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati. Jika diizinkan Allah nanti, bolehlah kita jumpa. Amin, insyaAllah. Saya ini satu sekolah dan satu kampung dengan ustaz di Sungai Siput. Saya senior setahun dari ustaz. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Itu, Masya Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Walaupun itulah, ni pun di antara kebaikan online ni. Kalau kira-kira nak jumpa macam biasa, kita pun tak dapat dah. Kan? Tapi bila online ni dapat juga kita beramah mesra. InsyaAllah. 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 Kawan sekolah. Ya Allah Akbar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Allah berkati hidup Ayahanda Syaz. Dapat diberi kebaikan-kebaikan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah mengikatkan silaturahim kita. Bukan sekadar jasmaniah, tapi rohaniah. Amin, insyaAllah. Terima kasih kepada terus yang menonton. Kemudian, soalan lain lagi kan daripada Ayahanda Syaz ni. Semasa kita minta maaf pada seseorang itu, perlu ke beritahu pada dia tentang apa salah yang kita buat pada dia. Tu balik pada tadi ya. Kalau dia ni jenis okey je, beritahu je lah. Kan? Tapi kalau kita tahu dia ni jenis tak okey, tak usah. Kita bagi tahu secara umum. Walaupun pada asasnya, dia ada perbahasan di situ tentang minta maaf ni pun. Dari segi perbezaan dari sudut pandangan-pandangan mazhab pun ada. Tapi kita berpegang pada kita lah. Senang nak fahamnya. Kalau tak ada masalah, kita bagi tahu kat dia. Tapi biasanya, tak tahulah kan. Kita lebih kenal dengan seseorang tu. Jadi kita sering sebutlah minta maaf dulu saya kecil-kecil dulu. Ada ambil buah rambutan Pak Abu contoh. Umum sahaja lah. Saya dah ambil rambutan Pak Abu itu. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Dia kata tak apa. Memang dia kata dulu aku memang niat bagi orang makan je. Contoh kan. Tak ada masalah lah ada orang yang jenis macam tu. Tapi kalau dia jenis keluar senapang patah ke, tak payahlah kot. Jadi kita sebut secara umum sahaja. Allahu a'lam. Terima kasih Ayahanda Syaz. Allah. Sebab saya tak kalau bagi nama betul ni mungkin saya boleh ingat ni. Subhanallah. Insya-Allah. Itulah kita ni kan jumpa di dunia kawan-kawan lama pun kita rasa seronok kan. Sebenarnya inilah gambaran yang Allah bagi pada kita. Contoh, bila kita bertemu di syurga kelak. Oh, subhanallah. Memang, Masya Allah. Seronok sangat. Sebab tu kalau kita duduk satu kampung, biasa-biasa je. Tapi bila kita jumpa orang satu kampung dengan kita, tapi di tempat yang lain, kegembiraan dia, kemesraan dia, keseronokan dia, memang lain macam. Itu contoh Allah bagi. Itu baru kat dunia tu. Kalau di akhirat besok, lebih-lebih lagi lah. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, redha Allah. Allah bagi kita syurga, duduk satu kampung, berjiran dan sebagainya. Amin. Allah bagi kita keselamatan. InsyaAllah. Amin. Okey, kita terus lagi. Kak Ros. Soalan Kak Ros pada skrin. Lepas saya jawab soalan Kak Ros ni, saya akan balik soalan yang dah ada ni. Kita tengok soalan Kak Ros dulu. Ustaz, sebenarnya siapa yang bertanggungjawab menjaga ibu? Adakah anak lelaki atau anak perempuan? Dia macam ni. Anak perempuan ni, bila dia tak kahwin lagi kan, contoh. Dia jaga ibu dia. Dia jaga ayah dia. Dia jaga ibu, jaga ayah dia. Kemudian, bila dia berkahwin,
Suami jaga dia. Maka dengan sendirinya dia tak ada tanggungjawab lah jaga mak ayah dia. Dia terputus kat situ kan. Tapi adakah dia boleh kata, saya tak nak jagalah sebab saya dah kahwin? Tak juga macam tu. Cuma dari sudut hukum. Tapi dari sudut kemanusiaan, kan? Okey, anak lelaki, bila dia belum kahwin, dia kena jaga siapa? Kena jaga mak ayah dia. Kemudian bila dia dah kahwin, dia kena jaga siapa? Dia kena jaga mak ayah dia. Cuma, masa itu keutamaan seorang anak lelaki tadi, dia mendahulukan isteri dan anak-anaknya. Isteri dan anak-anaknya. Jadi bila isteri dan anak-anaknya, kemudian baru tengok pada mak ayah dia. Tapi ketaatan tu hilang? Tak hilang. Jadi nak faham sini, keutamaan tu ialah pada anak lelaki. InsyaAllah. Amin. Sebelum saya balik pada soalan di skrin, saya kena jawab kat sini dulu nah. Soalannya ialah, bilakah waktu terbaik untuk muhasabah diri? Soalan ni ialah tentang bilakah waktu terbaik untuk muhasabah diri. Kenapa terbaik, bilakah waktu terbaik itu? Kita ambil umum, mudah. Satu, waktu pagi. Kemudian tengah malam. Sebab waktu pagi ni, dari sudut sainsnya pun, kan, kitanya pemikiran ni sedang meningkat gitu, kemuncak gitu. Semua fresh, segar, apa-apa pun senang. Kalau cakap nak terima apa pun senang, nak cakap apa pun nampak senang. Nasihat pun senang diterima kan. Jadi bila kita nak melihat muhasabah balik kan, di waktu pagi ni, Allah, sebab tu dengan kita tengok balik dengan doa kita bangun tidur tu pun dah bersyukur dah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah. Allah bagi kan kita hidup setelah dia matikan kita. Jadi kita ingat balik. Oh, kalaulah malam tadi aku tidur terus. Pagi ni Allah tak ada apa-apa dah. Sedangkan bila aku mati lah. Kalau aku tidur tu mati terus lah. Allahu Akbar kan. Sekarang ni aku dah pindah alam barzah. Dah pindah alam barzah. Aku tak boleh nak pusing kat sini dah. Kalau dibagi masa untuk pusing pun kita tak nak sebenarnya. Sebab apa tak nak? Sebab sakit mati tu tak hilang. Sebab sakit mati tu tak hilang. Kita pun tak nak dah pun kalau nak pusing. Kalau pusing pun orang tak terima kita dah pun. Kan orang dah mati. Jadi pun nak datang balik kat dunia. Manusia di atas dunia pun tak boleh terima kita. Jadi kita tak ada pilihan. Jadi kita bersyukurlah sebab tu awal pagi tu muhasabah terbaik. Sebab Allah bagi kita lagi, ya Allah, ruang, peluang, modal, masa, usia. Untuk kita perbaiki diri kita kan. Jadi kita lihat tu sebagai satu peluang. Kemudian waktu yang baik lagi ialah waktu malam. Malam tu kira masuk maghrib tu dah malam dah. Isyak tu dah malam dah. Cuma kita nak ambil malam yang mana tu? Malam di pertengahan malam tu sangat baik. Pukul 3.30 pagi kan, 3 pagi gitu. Kalau tak dapat juga pun dengan sekurang-kurangnya selagi mana sebelum masuk waktu subuh. Tapi yang pukul 3 tu kan sebagai contoh, orang semua tidur kan, kemudian sunyi, sepi. Tambah kalau kita ni pula duduk di kampung lagi untung kan. Sebab tak dengar sangat bunyi macam-macam. Kita ni macam-macam dengan bunyi motor, bunyi kereta. Sampai kita sangka pun 3 pagi bunyi motor kereta ke. Ni pun nikmat juga dalam zaman COVID ni kan. Sebab orang pun kurang bergerak. Jadi ketenangan, keheningan tu lebih banyak. Waktu itulah kita mengenang balik umur aku ni dah 54 tahun. Ilmu tak ke mana, ilmu tak banyak, amal pun Allahu Akbar. Amal kurang tapi cakap banyak. Amal kurang tetapi hal-hal yang lainnya banyak. Banyak fikir hal-hal yang merapu-rapu lagi. Subhanallah, ya Allah kan. Allah Akbar. Itulah 2 waktu secara umumnya. Sebab tu kita isi waktu tu. Sebab tu kalau waktu pagi, daripada kita bangun sebelum subuh sampai subuh, memang baiknya terus beramal sampai duha. Kan? Dan bila malam pun sama juga bila kita bangun tengah malam beramal terus sampai subuh.
Nampak tak dua waktu tu kan? InsyaAllah mudah mudah kita untuk mengenal ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Jadi daripada soalan nombor 4 tu saya kaitkan dengan satu soalan lagi yang hantar pada saya yang hampir-hampir dengan soalan yang sama tadi. Ialah soalan tu berbunyi begini. Saya ni apabila mendengar tazkirah, pengajian, ustaz cakap, bagi zikir, memang rasa nak menangis dia kata. Waktu dengar tu. Tapi bila duduk seorang-seorang, tak ada. Tak boleh datang perasaan tu. Kenapa tak boleh datang perasaan tu? Itu persoalan dia kan. Jadi balik kepada jawapan hampir sama macam tadi. Sebab waktu. Waktu tu. Kita kena latih diri. Kena training. Bangun tengah malam sebagai contoh. Kerana bangun tengah malam ni kita rasa kita seorang. Kan? Lepas tu kita bayangkan Allahu Akbar kalau aku ni di alam barzah. Teringat pula apa ni nasib diri dalam keadaan bertemu muka nangkir macam mana orang lain semua dah balik, anak bini dah balik, kawan-kawan dah balik, harta semua tinggal, sekarang aku seorang je kan. Masa tu insya-Allah walaupun kita berseorangan, insya-Allah sebagai latihan dia air mata kita akan mengalir. Tapi dia ada step-step lah. Setengah orang mungkin dia kena sebut dulu. Setengah orang dia baik sikit, dia dah terasa di hati sebab tak menangis lagi. Tapi sebab tu dah ada. Bila teringat balik kan. Rasa sebab. Setengah orang dia terus boleh menangis. Tengok hati masing-masing lah. Sebab tu dia tak menangis ni kira hati keras. Bila ditanya kenapa tak menangis bila berseorangan, mana hati kita keras. Bila hati kita keras, apa jalannya? Iaitu dengan banyakkan zikir. Tapi saya dah zikir. Tapi tak mau menangis. Waktu berseorangan. Tapi di khalayak ramai saya boleh. Jadi apa jalannya? Pada yang bertanya soalan. Apa jawapannya? Apa jalan keluarnya? Ialah dengan kita teruskan berzikir. Sebab tu terus. Sampai. Sampai kita dapat rasa tu. Okey, yang keduanya. Macam mana bila bersorangan nak rasa tu, ialah kena kenal Allah sungguh-sungguh. Macam mana masuk kenal Allah tu? Balik pada bab iman. Sebab kita kena sampai pada iman yang bertapak dalam hati. Iman ayyan. Macam saya ada pernah sebut sebelum ni, contoh. Bila kita kata, Allah maha melihat. Kita kata. Tapi kita sekarang nak belajar untuk rasa dilihat oleh Allah. Bila kita rasa dilihat oleh Allah Ta'ala, masa tu insya-Allah dia akan membantu. Walaupun kita berseorangan, kita akan dapat perasaan tu. Kemudian yang lainnya ialah jaga bab makan minum lah. Bab makan minum. Sebenarnya kalau ikut kaedah betul lah kan. Tapi bukan larangan. Nak makan hari-hari pun tak apa. Tapi kalau orang yang dia nak jaga hati dia, mudah sikit. Semoga saya juga mengambil pelajaran daripada soalan ni. Kalau macam contoh daging kan, jangan makan kerap lah. Kau nak makan mungkin kita letakkan. Kalau betul-betul nak disiplin, kita makan seminggu sekali je. Tapi kalau tak boleh disiplin macam tu pun, jangan makan terlalu banyak. Sebab dari segi makan minumnya tu, dia mengeraskan hati. Itu yang susah. Kemudian yang lainnya macam mana supaya sampai kita dapat tahap gitu, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang soleh. Sekarang nak jumpa tak boleh, tengok-tengok. Kita tengok-tengok macam online ni pun tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan kita baca buku, tengok. Kemudian kita kena rajin baca ataupun kata-kata hikmah. Kan? InsyaAllah. Banyak baca Quran, insyaAllah. Lambat laun nanti, waktu ramai kita boleh, kita rasa, bila kita zikir tu, kita rasa mengalir air mata kita. Waktu berseorangan pun kita dapat. Tapi apa pun, yang penting jangan ditinggalkan doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya, kita berharaplah keputusan yang baik. Dan jangan putus asa. Walaupun kita tak dapat lagi, jangan putus asa. Jadi saya harap yang bertanya soalan tu sudah mendapatlah jawapannya. Kan insyaAllah. Jadi saya tengok soalan dekat sini balik. Puteri Emak.
Nabi larang kita minta maaf kepada orang-orang musyrik. Minta ulasan. Sebab tak bagi minta maaf tu, sebab mereka ni orang-orang yang tak mahu kepada Allah. Macam mana kita nak pergi minta maaf dengan dia kan? Jadi, contohlah kita bagi. Ini kita bagi contoh saja. Contoh seharian sahaja. Supaya mudah kita dapat kefahaman. Satu orang ni, dia tak kenal Allah pun. Dia tak sembahyang pun. Dia tak buat apa-apa pula. Memang duduk dalam kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Jadi adalah berlaku perselisihan faham. Jadi bila berlaku perselisihan faham, satunya mungkin kesalahan tu ialah daripada dia. Satu kesalahan tu daripada dia. Jadi bila kesalahan tu daripada dia, dan kita pula, orang kata apa, nak tagih-hegih minta maaf pada orang yang tak kenal Allah Ta'ala, dia tak akan menyelesaikan masalah. Kita nak tunjuk kebaikan, tapi kebaikan kita tu nanti akan disalah ertikan pula, bukan mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan pula bertambah tersimpul pergaduhan tu. Sebab dia tak kenal Allah, dia tak akan faham masalah kita ni nak belapang dada, kita ni nak tolak ansur, dia tak faham. Dia tak faham tentang apa ni balasan syurga apa. Dia sendiri pun tak faham dan tak yakin benda tu macam mana kan. Dan yang keduanya, kalau kita pula yang bersalah dengan dia, jadi yang ni kita tengok pula dari sudut mana tu. Kalau kita nak ambil dari sudut dakwah, maka elok kita datang kepada dia. Dengan niat dakwah. Bukan dengan niat nak mengangkat dia sebagai orang yang memang derhaka kepada Allah. Sebagai dakwah kita datang kepada dia. Tapi bukanlah kerana kita nak angkat dia tu, tak. Tapi kita datang menunjukkan kita punya akhlak. Akhlak kita. Mudah-mudahan kerana tu dia akan dapat hidayah Allah SWT. Sebab contoh saya bagi dulu Wahsy kan. Kalau pernah tahu cerita pasal Wahsy ni, dulu dia bersama dengan Hindun. Dia pun bekerjasama, bersekongkol membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudiannya, dengan kehendak Allah Ta'ala, mereka mendapat hidayah. Tengok Wahsy ni, walaupun dia sudah beriman, tapi Nabi SAW nak tengok, tak boleh tengok muka dia. Sebab apa tu? Sebab nak teringat cerita dulu tu. Bukan dia masih lagi begitu, cerita dulu. Nabi tak boleh tengok muka dia tu sebab teringat kepada apa yang dia pernah buat. Ni apatah lagi kalau kita bertemu dengan orang yang memang terang-terang dia ni, memang dahsyat kan. Jadi kalau kita tegur dia, dia marah, kita tegur dia kenapa tak semayang. Dia marah betul kan. Jadi takkanlah kita nak pergi minta maaf dia. Minta maaf ya kerana saya ajak kamu semayang. Tak masuk akal pun. Tak masuk akal pun kan. Cuma bila kita datang kepada dia tu, bukan sebab nak minta maaf sebab ajak dia semayang tu. Kita datang kepada dia sekadar bertanya khabar sahaja dengan niat dakwah. Macam tu lah kan, lebih kurang. Okey, kemudian Ayahanda Syas. Saya Syam. Oh, Syam. Subhanallah. Yelah, patut kita jumpa. Duduk dekat sini kan. Ya. Allah Akbar. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu Abdul Rahman, Kampung Sentosa. Allah. Semoga Allah merahmati kita. Duduk mesra raya kan. Tapi yelah, hari tu ada, sebelum COVID tu, saya ada pergi kat mengajar sebab saya ada kuliah di Surau Taqwa kan. Tapi sebab waktu pun kadang jadual dah bertukar-tukar. Tambah macam sekarang ni, bila dah lama tak pergi ni, bila nak start balik tu, nak pergi tu, jadual pun dah kelang kabut balik. Elok kita mula balik jadual kuliah, habis tu datang lagi ujian macam ni. Nak buat macam mana kan? Alhamdulillah. Tahu. Syam. Alhamdulillah. Semoga Allah berkati. Alhamdulillah.
kepada yang menonton semua ni. Okey, kemudian soalan daripada Embun. Ustaz, kenapa waktu petang, waktu hati terasa sayu berbeza dengan waktu lain? Waktu petang ni, sayu tu tengok sayu macam mana tu. Kadang-kadang ada masalah juga sebab waktu petang ni, kalau dari segi rawatan lah, kalau orang merawat, biasanya, kalau ada yang mengikuti ni pun dia memang seorang perawat, saya nak tambah sikit. Satu, bila kita buat rawatan kan, biasanya kalau matahari tengah naik ni tak bagus sangat kan. Boleh bukan tak boleh, cuma kurang lah kan. Tapi yang baiknya bila matahari turun kan, tu bagus. Tapi balik pada bila petang sayu ni, petang tu waktu yang macam mana? Tengok pula, kalau waktu tu dah masuk kepada hampir kepada maghrib, dibimbangilah. Itu kita rasa macam tu. Satu lah, bukan mesti jenis satunya. Kemungkinan lah, takut-takut ada perkara-perkara yang makhluk-makhluk yang kita tak nampak ni, yang mungkin mengganggu kita lah. Itu satu. Okey, yang kedua, positifnya tadi, mungkin negatif lah. Yang positifnya ialah kita rasa macam tu sebab waktu tu, waktu peralihan daripada siang kepada malam. Jadi kita ni sebenarnya, diri kita ni dengan alam ni, dia memang ada connect sebenarnya. Dia ada connect dia kan. Jadi bila nak beralih tu, hati kita rasa macam sedih macam tu kan. Tapi kalau jadi macam tu, kita positifkan, kita bawa balik hati tadi tu kepada Allah SWT. Kita rasa, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, terimalah aku, ya Allah. Dia macam tu lah. Namun secara umumnya pula, masing-masing dia ada waktu-waktu dia masing-masing. Walaupun kadang-kadang waktu tu kita rasa macam kalau kita tak boleh kan. Tapi dia okey je. Saya nak tambah sikit lagi pasal alam dan kita ni. Sebab tu kita, kalau kita pergi ke laut, perasaan kita macam mana? Kalau kita pergi ke tempat tinggi, perasaan kita macam mana? Bila kita pergi luar negara, perasaan kita macam mana? Walaupun tempat tu sebenarnya dia sama je cakap dengan kita kan. Macam kita pergi Singapura ke, pergi Indonesia kan, pergi Brunei. Kan lebih kurang gitu. Tapi bila kita pergi tu, kita rasa macam mana? Rasa lain kan? Sebab apa? Sebab suasana ni juga sebenarnya dia boleh mempengaruhi kita. Sebab tu, kalau kita nak berubah, nak baiki diri, suasana sangat penting. Suasana yang baik, suasana ilmu, kita bergaul dengan orang yang baik, selalu bercakap dengan orang yang baik, interaksi yang baik-baik, insya-Allah. Allahu'alam. Kalau yang saya jawab tu tak bertepatan, boleh tanya semula. Okey. Putri Emak. Ustaz, kepada isu maaf yang bakal diberikan kepada si pelaku, apa tu, adakah dibolehkan kita meletakkan ganti rugi? Contoh, kesalahan yang dilakukan telah mengakibatkan kita kehilangan sesuatu. Maksudnya isu maaf tadi. Isu maaf. Contoh, sampai contoh. Contoh, saya pinjam barang seseorang. Nilai barang tu saya tak tahulah. Contoh, handphone lah contoh. Saya pinjam. Memang saya pinjam. Saya jelas saya pinjam dengan dia. Dah hilang. Bila hilang, saya cari tak jumpa. Saya beritahu kat dia. Saya minta maaf lah sebab handphone yang saya hilangkan tu, saya pinjam tu dah hilang. Okey, dia akan jadi beberapa keadaan. Satu, apa kata orang tu? Tak apa. Saya maafkan dan saya halalkan. Selesai. Tak ada masalah apa. Tapi yang kedua, dia kata, saya maafkan, tapi handphone tu keperluan saya perlu minta ganti. Jadi dia beritahu, handphone tu dulu dia beli 1,000, dia minta 1,000. Kita bagilah 1,000. Tapi kalau dia kata, tak apa, ganti berapa pun, janji saya dapat handphone balik. Kesimpulannya, nak ganti tak ganti tu, tengok pada tuan punya lah. Kalau dia tak kisah, tak ada apa hal. Kalau 1,000,000 pun, kalau dia halal, tak ada masalah pun. Tapi kalau RM1 pun, dia tuntut, kita kena bagi. Macam tu kan. Itu hak dia lah. Dia apa benda pun macam tu. Kalau kita lebihkan tu lagi baik lah. Kan kalau kita lebihkan tu, macam kalau hal-hal biasa, kita lebihkan tu lagi baik. Tambah ni bab nak minta maaf. Tapi bukan syarat lah. Bukan syarat. Cuma pada dia. Tapi pada umumnya kalau kita minta maaf, kita sendiri pun automatik. Kita hilangkan barang dia, kemudian kita pun akan tanya dia, berapa nak saya nak kena ganti? Macam tu. Tapi kalau dia tak kisah, tak ada masalah. Allahu'alam. Muhammad Hizan.
Terima kasih atas pencerahan bagaimana untuk melembutkan hati kita. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan jawapan saya tadi itu telah sampailah pada maksudnya, insya-Allah. Okey, kemudian balik pada soalan yang ni pula. Iaitu adakah seseorang boleh tahu dia wali Allah? Ni soalan ni besar ni. Wali ni satu kena faham macam ni. Satu, wali sebagai pemimpin lah. Wilayah kan, pemimpin. Memang tahulah, kena tahu bila dia paling asas kita diri. Kita ni pemimpin pada diri kita sendiri. Kita tahulah kita memimpin, mesti tahu. Sebab memang kita ni salah satu tanggungjawab kita, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang tanggungjawab kita. Kemudian bila dia dalam rumah tangga, bila dia jadi ayah atau suami, dia memang kena tahulah dia pemimpin. Apatah lagi pemimpin-pemimpin yang besar. Itu satu. Yang kedua, kalau di sini soalan ni membawa maksud kepada wali Allah tu kekasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang takharub dengan Allah. Jadi nak tahu tu tengoklah. Tengok macam mana dia nak tahu. Tengok siapa kan. Siapa orang dia. Kita ambil umum dulu. Satu orang dia, ciri-ciri dia wali Allah ni. Sangat cintakan Allah. Sangat takut ke Allah. Dan dia tak gentar pun dengan hal-hal dunia ni, dia tak gentar. Macam kita kalau tak cukup keperluan, kita rasa bimbang dah. Dia tak. Dia ni kalau dalam situasi sekarang ni, wabak macam-macam ni, kita memang takut terus kan. Sampai nak buat apa pun tak boleh kan. Dia tak. Dia masih lagi mengzahirkan ikhtiar tu, tapi dia tak takut. Sebab hati dia dengan Allah. Dapat tak dapat tu, dia nampak Allah je. Macam tu. Kalau kita nak tengok seseorang tu, macam tu. Dia pula kalau orang buat salah macam mana pun dengan dia. Itu orang tu minta maaf. Tahu dia jawab apa? Sebelum kamu minta maaf, saya dah maaf. Macam tu. Tu kita dah nampak lah kan. Secara ringkasnya. Tapi boleh tak dia nak rasa, aku ni wali. Bila dia rasa begitu, ada masalah pada dia. Jadi bukan masalah dia tak boleh tahu. Dia boleh je tahu kan. Sebab kita tengok pun kita dah agak dah dia ni macam wali kan. Tapi kalau tanya dia boleh tak kata, ya memang aku wali. Tak mungkin begitu. Sebab kaedah kita ambil bab baik pun, kita nak jadi baik tapi tak boleh rasa baik. Begitu juga walaupun dia ada ciri-ciri tu, tapi dia tak boleh rasa dia ialah wali kan. Walaupun adalah macam Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai contoh. Sebab zaman dia, bila dia mengaku dia jadi wali besar tu, wali pada wali-wali yang lain kena faham sebab suasana masa tu semua para wali. Dia tak ada masalah dia nak mengaku pun sebab para wali memerlukan kepimpinan dari kalangan wali juga. Sebab wali ni pun dia ada wali kutub kan. Paling atas wali kutub. Paling bawah sekali wali ahbab. Macam tu. Tapi maknanya kalau saya sebut ciri-ciri macam tadi, kalau seseorang tu ada ciri-ciri macam tu, dia memang tahulah mana dia adalah ciri tu. Tinggal lagi bila dia rasa macam tu pun dia nafikan. Sebab bila dia mengaku tu dia akan mendatangkan menzahir takut dia takut diri dia akan jadi ria, ujub dan sebagainya. Itu secara umumnya begitulah. Allahu a'lam. Aziz Bushong. Alhamdulillah. Terima kasih kembali insya-Allah. Kemudian soalan yang lain lagi ialah yang dihantar kat saya ni, boleh tak seorang ibu tu ijazahkan amalan al-ikhlas 3 kali dalam solat kepada anaknya? Kita tengok dulu sejarah cerita al-ikhlas ni. Bukan amalan Rasulullah tapi amalan seorang sahabat. Dia kalau semayang, dia baca Fatihah, sebelum dia baca surah lain, tak salah saya, atau setelah dia baca surah lain, dia mesti baca Al-Ikhlas. Setiap rakaat tu dia mesti baca Al-Ikhlas. Walaupun tak diajar oleh Rasulullah, tapi dia merupakan seorang sahabat kan. Jadi kalau kita nak amal ni, boleh je, tak ada masalah apa. Cuma tak payahlah kita nak cerita ke orang kan. Pasal benda ni, kena buat-buat ni, jadi orang jadi berat. Jadi dia, tapi boleh je, tak ada masalah. Tak ada masalah kita untuk buat.
Dan bila dia perkara yang baik, mana kita dengan syarat kita beramal. Kita beramal macam tu, maka kita telah ada amalan tu. Maka bila kita sudah ada amalan tu, boleh saja kita ijazahkan atau izinkan kepada anak-anak kita pula untuk beramal di mana kita beramal. Tapi sebaik-baiknya biar paling baiknya anak tu minta. Tu lagi baik. Tapi kalau dia tak minta pun boleh je kita bagi sebagai seorang ibu kan, sebagai seorang ayah. Masalah dia beramal tak beramal tu yang penting kita dah bagi kan. Tapi janganlah memberatkan dia pula sebab ini bukan amalan yang utama. Tapi sangat baik. Sangat baik. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita lebih baik. Yang ni memang, yang ni elok sangat. Sebab sebelum tidur kita akan baca Al-Ikhlas 3 kali. Sebab Nabi SAW mengajar Fatimah akan amalan ni. Sebab Nabi kata bila kamu tidur, kamu khatam Quran. Kan? Macam mana khatam Quran? Nak khatam Quran sebelum tidur, mana kita nak khatam kan? Sebelum tidur, waktu pagi petang pun tak boleh nak khatam. Jadi kaedah dia apa? Kaedah dia ialah membaca Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Pahalanya ialah seperti khatam Al-Quran. Dan Nabi ajar lagi supaya dapat syafaat sebelum tidur. Syafaat Rasulullah bersalawat sebanyak 3 kali. Kemudian untuk mendapat keampunan Allah, beristighfar 3 kali. Tu. Tapi balik pada ikhlas tadi, boleh tak nak ijazah kan? Boleh je insya-Allah. Tu soalan-soalan yang telah dihantar pada saya. InsyaAllah dari semasa ke semasa, kalau nak saya teruskan slot ni, kena tulis teruskan. Teruskan. Kami nak lagi. Kena tulis. Kalau tak, mungkin saya lambat sikit lah nak sambung semula kan. Dengan dua keadaan, boleh terus hantar soalan pada skrin dan boleh juga hantar soalan terlebih awal kepada saya. Jadi boleh saya bacakan je lah soalan-soalan tu dan beri jawapan. Okey, tu. Terima kasih semua yang menonton. Puteri Mak, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Kemudian, ada satu soalan lagi. Sebenarnya banyak saya terima soalan di belakang takbir ni. Boleh je hantar. Boleh je hantar. Saya cuba nak habiskan ni, iaitu tentang soalan perbezaan. Soalan tentang perbezaan redha dan pasrah. Redha dan pasrah. Apa beza dia? Redha ni balik kepada raditu billahi rabba. Maknanya kita redha Allah sebagai Tuhan kita. Jadi bila kita redha Allah sebagai Tuhan kita, maknanya apa? Kita puas lah. Apa sahaja yang Allah tentukan pada kita tu kita puas. Kita terima. Allah bagilah kita apa pun kita puas. Tapi nak faham redha di sini, ialah setelah kita menempuhlah jalan. Menempuh jalan tu macam mana? Menempuh jalan ni dalam hidup kita ni. Saya ambil contoh satu. Contohnya katalah seseorang tu nak pandai. Kan? Bila nak pandai, macam mana nak pandai tu? Boleh tak dia kata aku redha je lah jadi pandai ke tak pandai? Bukan macam tu. Dia maknanya nak pandai tu, kita mesti menempuh jalan dahulu. Apa jalan yang Allah bagi, ini perintah ni kena buat. Walaupun jalan-jalan ni sebenarnya tak beri kesan pun, tak beri bekas. Tapi kena buat. Jadi kita pun bawa jalan nak pandai tu dengan belajar, dengan cari guru, dengan keluarkan belanja, dengan macam-macam lah. Kita buat macam-macam. Macam-macam kita buat. Jadi kemudiannya bila kita belajar tak pandai-pandai. Tapi kita dah buat sungguh-sungguh lah. Bila tak pandai tu, kita redha je lah sebab tak pandai. Sebab kita tetap dapat pahala belajar. Okey, apa untungnya redha tadi? Walaupun dia tak pandai, dia puas. Dia puas. Dan dia tak putus asa. Jadi dia redha dengan dia tak pandai tu. Tapi kemudian sebab dia tak dapat, dia akan belajar lagi. InsyaAllah akhirnya Allah akan bagi dia apa yang dia nak. Tapi yang pentingnya, redha ni maksudnya apa keputusan Allah pada dia pun, maka dia terima dengan lapang dada tanpa pernah putus asa kan. Macam tu. Jadi apa beza pasrah ni? Kalau pasrah ni serah saja. Serah begitu, tak buat apa-apa kan. Kalau kita nak ambil rentetan, nak faham dalam kehidupan kita, contoh kita usaha, bersungguh-sungguh. Kita mulakan dengan doa, kita doa, usaha sungguh-sungguh. Lepas tu kita doa, lepas tu pasrah. Ataupun kita tawakal. Tu.
Tapi bila tawakal, nanti akan datang keputusan. Bila dapat keputusan, itulah yang kita perlu kepada redha. Tak ada masalah. Tapi kalau kita pasrah, serah, dapat tak redha, bila dapat keputusan, itu yang jadi, bila tak redha ni, itu yang jadi kita ni berkata-kata dalam hati, kita keluh kesah, kita marah-marah. Jadi kita tak nak macam tu. Kita doa, usaha, doa, tawakal, kan pasrah tadi, atau tawakal tadi, serah diri kita betul, redha. InsyaAllah. Hidup kita selamat dunia akhirat. Allahu a'lam. Kemudian satu soalan lagi, iaitu beza tabah dengan sabar. Tabah ni ialah sesuatu yang memang kita kena tempuh. Kita dalam kehidupan sekarang ni, dalam isu masa sekarang ni, tak, kita kena tabah hati kita. Jadi apa pun kita kena jalan. Tak boleh kita jadi lemah pula. Itu tabah. Tapi sabar ni, setelah kita tempuh, kan, kita tempuh sesuatu, kemudian datang perkara-perkara yang mungkin mencabar keimanan ke, mencabar kehidupan kita. Waktu itu kita perlu sabar. Satu, kita menempuh, maka kita tabah. Satu lagi, bila kita dah menempuh, hasil daripada yang kita tempuh tu, apa yang kita dapat, kena sabar, kita balik kepada Allah, kita bersangka baik kepada Allah. Alhamdulillah. Habis soalan-soalan yang hantar kat saya ni. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang dihantar terus kepada saya ni, insya-Allah dengan kehendak Allah saya dah jawab tu. Kalau tak mencapai maksud, boleh tanya semula, hantar balik PM ataupun WhatsApp, kita kongsikan di waktu yang lain. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima amal kita, dan soalan-soalan yang di skrin pun insyaAllah kalau ada terlepas pandang tu, saya minta maaf. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terimalah amal kita, kemudian boleh share-share supaya dapat perkongsian. Jadi kalau ada keperluan lagi untuk baiki diri, baiki hati ni, boleh tulis dekat komen, teruskan. Siapa-siapa yang dengar ni boleh tulis itu, teruskan. Teruskan supaya lain kali saya akan sambung lagi, insya-Allah. Minta ditulis di ruang komen. Untuk jawab soalan ni, kira saya tangguhlah, cukuplah tu. Cukuplah tu kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tu dah minta teruskan, insya-Allah. Mungkin yang lain pun boleh teruskan. Alhamdulillah, insya-Allah saya akan teruskan. Jadi insya-Allah ada sokongan, maka kita akan buat terus. Baiki diri, baiki hati. InsyaAllah Akak Ros pun, Embun, Muhammad Hizan, terima kasih. Terima kasih semua atas interaksi kita ni. Mudah-mudahan ada kebaikan dia, insyaAllah. Mungkin nak rezeki nanti program Baiki Diri, Baiki Hati ni, setiap soalan-soalan ni pula boleh disusun semula dan saya tulis. Mungkin boleh jadikan pula buku dengan tajuk Baiki Diri, Baiki Hati, mengikut soalan-soalan yang pernah diberikan. InsyaAllah doa-doakan. Kita doa-doakan, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Cukuplah sekadar tu yang kita ni boleh share, dan kemudiannya yang menonton kemudian boleh terus komen juga di situ. Nak bagi soalan di skrin pun boleh, nanti saya kutip balik soalan-soalan tu, saya jawab pada waktu yang lain. Saya ulang balik, boleh hantar terus pada saya ke WhatsApp, PM, atau di skrin ni pun, selepas ni pun, tonton kemudian, punya nak letak soalan dekat skrin, boleh nanti saya tengok balik, saya petik balik soalan tu, nanti kita kongsi-kongsikan. InsyaAllah, mudah-mudahan slot kita ni mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita pun dah lebih sejam ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah terimalah amal kita, walaupun sekadar sejam lebih sikit. Mudah-mudahan jadi ibadah, jadi penebus diri kita di akhirat kelak. InsyaAllah kita doa mendoakan. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf. InsyaAllah